Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'awala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil 'alil 'azim. La hawla wa la quwata illa billahil 'alil 'azim. La hawla wa la quwata illa billahil 'alil 'azim. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli baginda dan para sahabat baginda. Juga kita mohonkan bantuan Allah untuk sekalian para ulama yang mempertahankan agama ini dengan ilmu mereka, dan para penyuluh agama yang mempertahankan agama ini dengan jihad mereka. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dihormati dan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita dapat bertemu, berkumpul, berjumpa pada kesempatan ini untuk kita membahaskan perkenaan dengan ilmu tasawuf dalam segmen Celik Nurani daripada Galeri Ilmu. Dan Alhamdulillah kita dapat untuk mempelajari dan juga berkongsi ilmu pengetahuan berkenaan ilmu tasawuf ini dalam bahagian celik tasawuf, insya-Allah. Yang kita ambil daripada buku karangan saya, keluaran ataupun terbitan Galeri Ilmu, yang bertajuk Tasawuf, Suatu Pengenalan Asas. Baik, sebelum ini kita telah membahaskan berkenaan dengan syariat dan tarekat. Sekarang kita bahaskan pula hal yang berkaitan dengan hakikat. Hakikat. Baik, apakah itu hakikat? Hakikat ni sebenarnya adalah merupakan sesuatu yang menjadi hasil ataupun natijah daripada apa yang dapat kita lakukan daripada amalan-amalan syariat dan tarekat. Kalau kita lihatkan dalam hadis Nabi SAW, satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Al-Battar, bahwasanya Rasulullah SAW telah bertanya kepada seorang sahabat yang bernama Harith bin Malik Al-Ansari. Ditanya kepada beliau sebuah hadis. Al-Qamaqal, "Kaifa asbahta ya Harith?" Qala, "Asbahtu mu'minan haqqan." Faqala, "Unzur ma taqul, fa inna likulli syai'in haqiqatan. Fama haqiqatuku imanak?" Faqala, "Qad azaftu nafsi 'anid dunya wa azma'tu nahari wa ashartu layli wa ka'anni anzuru ila 'arsy rabbi fa ka'anni anzuru ila ahli al-jannah yatazawaruna fiha wa ka'anni anzuru ila ahli an-nar yata'awuna fiha." Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta mru'un nawwara Allahu qalbak, arafta fa'alzam." Atau kama qala. Baik. Sebuah hadis daripada At-Tabrani diceritakan bahawa Nabi SAW bertanya kepada Harith bin Malik, "Bagaimanakah keadaan kamu, wahai Harith? Bagaimana kamu berpagi-pagi, wahai Harith?" Jawab Harith, "Keadaanku pada pagi hari ini beralam keadaan mukmin yang sebenarnya." Jadi perkataan hak itu, hakikat itu, bagaimana kata Harith, "Asbahtu mu'minan haqqan." Aku berada dalam keadaan yang mukmin yang sebenarnya. Maka Nabi berkata, bagi setiap perkataan itu ada hakikatnya. Fa inna likulli syai'in haqiqatan. Maka di waktu itu, jawab Harith, Nabi bertanya, "Apakah hakikat iman engkau itu, wahai Harith?" Maka Harith menjawab, "Aku menjadikan nafsuku mengenal akan hakikat dunia. Maka padaku sama saja batu dan emasnya. Dan aku menjadikan diriku itu pada malam harinya beribadah kepada Allah. Dan pada siang harinya aku berpuasa. Aku berpuasa pada siang hari. Dan seolah-olah aku melihat arasy Allah Ta'ala dalam keadaan yang jelas. Dan sentiasalah aku melihat ahli syurga berziarah sesama mereka. Serta aku mendengar jerit pekik ahli neraka. Maka Rasulullah pun bersabda, engkau telah mendapat makrifah dan pegang kukuhlah akan imanmu itu.
Baik, ini kalau kita lihatkan apa yang kita dapat kita gambarkan mengenai hakikat itu. Ya, jadi hakikat ini sebenarnya adalah merupakan satu bentuk keterbukaan seorang hamba itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam perjalanannya menuju kepada Allah. Baik. Kalau kita lihat, hakikat ini juga bentuknya adalah sesuatu bentuk yang rohani, yang diperintahkan ataupun ditegah oleh Allah Ta'ala kepada umat Islam. Selain daripada apa kita sebutkan sebagai ilmu hakikat, perjalanan hakikat itu sebenarnya adalah amalan rohani. Amalan yang diperintahkan itu dikenali dengan nama sifat mahmudah, iaitu sifat-sifat yang terpuji. Manakala yang ditegah dikenali dengan nama sifat-sifat mazmumah. Yang termasuk dalam perbahasan hakikat itu adalah mengenal sifat mahmudah dan menjauhi sifat-sifat mazmumah. Dan juga boleh kita ibaratkan yang dikatakan amalan hakikat itu sebenarnya ada dua bahagian. Satu, akhlak dengan Allah dan akhlak dengan manusia. Ini secara umum. Ya, bila kita sebutkan tentang hakikat itu. Maksudnya ada yang dikatakan hakikat itu adalah dengan Allah dan ada yang dikatakan dengan manusia. Itu bentuk-bentuk amalannya. Nanti kita akan bicarakan tingkatan-tingkatan hakikat. Antara bentuk-bentuk akhlak dengan Allah Ta'ala itu adalah seperti contohnya, mengenal Allah Ta'ala itu dengan yakin. Yang keduanya, merasai kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita rasa hebat Allah. Ya? Bagaimana firman Allah Ta'ala Al-Quran, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang mukmin itu bila mana dia mendengar akan nama Allah disebutkan, bergetar hati. Dan bila mana dia itu mendengar ayat-ayat Allah Ta'ala, bertambah imannya. Dan kepada Allah Ta'ala lah mereka bertawakal. Yang ini kita namakan sebagai merasai kehebatan Allah. Kemudian merasa gerun dengan neraka Allah SWT, seumpamanya. Ini kita namakan bentuk hakikat yang dapat kita amalkan dalam bentuk akhlak kita dengan Allah. Terasa diawasi oleh Allah. Terasa hina diri dan malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Meredai setiap takdir dan ketentuan Allah Ta'ala. Sabar dalam sebarang ujian daripada Allah. Mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Mencintai Allah. Tidak berasa takut melainkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cukup takut dengan dosa-dosa sendiri yang mungkin akan mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Itu contoh. Ya? Contoh yang kita katakan akhlak dengan Allah. Termasuk dari itu tawakal dengan Allah, rasa harap dengan Allah, rindu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, meredai setiap takdir yang datang dari Allah Ta'ala, rindu pada syurga Allah dan pertemuan dengannya. Maka ini kita namakan sebagai bentuk rasa hati mereka yang telah disirami dengan nur hakikat tadi. Baik, bentuk-bentuk akhlak dengan manusia pula. Bagi orang yang tinggi hakikatnya sebenarnya akan kuat dan kemaslah syariatnya. Jadi di antara akhlak dengan manusia, contohnya mengasihi saudara Islam yang lainnya. Gembira dengan kegembiraan orang lain dan berdukacita dengan kedukecitaan mereka. Menginginkan kebahagiaan untuknya dan berdoa untuk diberikan keampunan untuk mereka. Bersifat pemurah, bertolak ansur, mengenang jasa-jasa orang, memaafkan kesalahan orang lain, menyembunyikan kesalahan-kesalahan orang yang bersalah dengannya. Malah dalam hal ini bersikap baik sangka dengan manusia, tawaduk dengan manusia. Maka inilah yang kita namakan sebagai akhlaknya dengan manusia. Di samping syariatnya kemas. Ya, orang yang berhakikat ni tinggi hakikatnya, syariatnya Masya Allah kita akan nampak begitu kemas dan begitu teratur, ya, tertib. Kalau kita ni orang awam, mungkin sembahyang ni kita boleh tangguh-tangguh saja. Tapi bagi orang yang tinggi hakikatnya, bila mana dah masuk waktu saja, sudah rasa di waktu itu rasa gelisah pada hati. Kenapa? Kerana waktu pertemuan yang dengan Allah sudah sampai. Tapi kenapa dia masih lagi tidak bersedia? Kerana masih lagi dia sibuk dengan dirinya dengan hal-hal dunia. Ini contoh yang dapat apa kita namakan sebagai hakikat. Ya. Jadi di antara ciri orang yang mendapat hakikat ni, kalau kita tengok solatnya sangat dijaga. Ya, akhlaknya sangat dijaga. Syariat ni, halal haram ni sangat dijaga. Dia tidak akan membenarkan hatta benda yang syubhat pun satu suap masuk ke dalam mulutnya. Kenapa? Itu boleh merosakkan hati.
Dari kehidupan mereka ini, kehidupan yang memang berteraskan Al-Quran dan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Syariat dan hakikat ini adalah perkara yang sangat penting untuk kita amalkan. Ya, untuk menjadikan pribadi kita itu benar-benar bertakwa. Dan perlu diamalkan serentak dan seiring. Namun adalah diakui bahawa bukan mudah bagi kita untuk mengamalkan dia. Firman Allah Ta'ala dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itulah orang yang mengetahui bahawa mereka akan menemui Tuhannya dan mereka akan kembali kepadanya. Maka inilah intipati yang ada pada orang yang ada pada itu hakikat. Dia tahu bahawa dia akan kembali kepada Allah. Dan dia tahu bahawa sesungguhnya dia perlu menyerahkan kembali amanah yang Allah bagi kepada dia dengan sesuci yang mungkin, yang sebersih yang mungkin. Maka Allah mengatakan bahawa untuk menjadi orang yang sabar itu susah. Dan untuk menjadi orang yang tetap solat itu juga susah. Maknanya kedua-dua amalan zahir dan rohani itu susah untuk kita amalkan. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya, sesungguhnya hendaklah kamu itu meminta kepada Allah Ta'ala itu dengan sabar dan salat. Salat itu yang zahir, ya, sabar itu yang batin. Syariat kena jalan, hakikat pun kena jalan. Dan ini yang kita namakan sebagai benda yang kita katakan amalan itu perlu diamalkan. Namun dalam keadaan macam ni, sesungguhnya yang batin itu lebih susah untuk diamalkan. Ya. Kenapa? Kerana sesungguhnya yang batin itu adalah sesuatu yang lebih berat untuk diistiqamahkan. Dan ini kita namakan sebagai syariat dan hakikat. Baik. Bukti amalan hakikat ini lebih susah diamalkan berbanding dengan syariat. Mengamalkan syariat itu susah. Buktinya lihat saja pada umat Islam pada hari ini. Bukan sedikit yang membuka aurat, yang tak solat, tak bayar zakat, tak berpuasa. Yang berzina, makan riba, minum arak, menipu, rasuah dan sebagainya. Ya. Namun dalam hal ni hakikat lebih susah untuk diamalkan daripada amalan syariat ataupun amalan zahir. Kerana hakikat itu adalah ilmu rasa, zauq, dan bukan ilmu kata. Ia bukan teori, tetapi dia adalah rasa hati. Bukan saja orang yang lemah syariatnya saja tidak dapat melaksanakan, malah orang yang sudah kuat dan kemas syariatnya pun masih belum dapat merasai dan menghayati hakikat yang sebenar. Baik. Buktinya, kita sendiri merasakannya. Walaupun sikit sebanyak kita telah melakukan perkara-perkara yang zahir syariatnya seperti salat, puasa, zakat, haji, berjuang, berjihad. Ya, kita laksanakan. Namun pada itu, masih lagi kita ini lalai daripada mengerti Allah Ta'ala. Masih lagi kita ni tidak cinta pada Allah Ta'ala itu yang sebenar-benar. Tak rasa gerun dengan Allah. Masih lagi kadang-kadang kita terjatuh dalam dosa. Masih lagi dalam hati kita tu riak, ujub, sombong, pemarah, dendam, tamak, tak takut dengan neraka, tak rindu dengan syurga dan sebagainya. Itu menunjukkan bahawa kita yang dah zahirnya kemas dengan syariat pun masih belum tentu dapat untuk kita amalkan hakikat itu. Jadi hakikat ni satu benda yang susah sebenarnya. Bukan semudah kata. Sebab dia adalah merupakan ilmu rasa. Dan dia adalah merupakan natijah daripada pengamalan syariat dan tarekat yang membawa kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hal ni semua perkara yang kita sebutkan tadi itu adalah merupakan sesuatu yang perlu kita insafi. Ya. Kita tak rasa bahawa Allah sentiasa memerhatikan kita. Kita tak rasa bila melakukan dosa bahawa Allah sentiasa melihat kita. Sampai kita tidak rasa malu bila mana kita berbuat dosa. Sehingga hasilnya pada kita, jadilah kita itu orang yang lupa akhirat. Cinta dengan dunia. Dan mempunyai penyakit hati yang berbagai-bagai. Seperti gila pangkat,
tak insaf dan kelemahan diri, tidak senang dengan kata dista orang, hati sakit je. Padahal memang kita macam tu pun. Ya, patutlah orang kata kita, patutlah orang hina kita. Sebab kita memang macam tu pun. Maka dalam hal ni kadang-kadang kita tak insaf dengan kelemahan diri. Malah kadang-kadang kita bersikap dengan takabur, sombong, dengan ilmu kita, dengan amal kita, ya, dengan kebaikan-kebaikan yang kita buat. Padahal hakikatnya semua perkara itu hendaklah kita tuluskan, ikhlaskan kepada Allah Allah Ta'ala semata-mata. Tapi kita nak juga pandangan manusia. Nak juga orang bagi kata puji pada kita. Jadi itulah kita yang sebenarnya. Maka dengan ini jelaslah orang yang sudah kemas syariatnya pun kadang-kadang hakikatnya itu masih lagi dalam keadaan yang longgar, ya, masih lagi dalam keadaan yang longgar. Baik. Kita tanya diri kita. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita tanya diri kita. Contohnya dalam solat. Ketika zahir kita berdiri, rukuk dan sujud. Manakala mulut kita muji Allah Ta'ala. Adakah hati kita turut sama menghayati apa yang kita baca? Adakah hati kita juga menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan yang khusyuk? Adakah di waktu itu kita rasa malu berdepan dengan zat Allah Ta'ala yang maha mulia? Ini kita akan tanya diri kita. Supaya kita boleh muhasabah. Di mana diri kita sebenarnya di sisi Allah? Kita nak Allah Ta'ala bagi segala-galanya pada kita. Doa, minta macam-macam. Tapi bila mana kita beribadah, kita lalai-lalaikan saja. Kita dalam keadaan yang lebih kurang saja. Berwenang-wenang saja. Jadi manakah sebenarnya adab dan tata susul kita bila berdepan dengan Allah Ta'ala? Kalau kita berdepan dengan raja dunia, tahu pula kita beradab. Berdepan dengan pembesar-pembesar dunia, tahu pula ikut protokol. Tahu pula kita ni jaga kita punya adab. Tapi bila kita dengan Allah Ta'ala, kita tak jaga adab kita. Atau kadang-kadang baju pakaian kita pun, kita tak jaga sungguh-sungguh. Itulah baju untuk kerja, itulah baju nak masuk bilik air, itulah baju nak solat. Ya? Padahal kita nak bertemu dengan Tuhan yang menjadikan kita yang memiliki langit dan bumi ini. Yang sepatutnya pertemuan kita itu pertemuan yang sangat istimewa sebenarnya. Jadi ini benda yang kita katakan adab tadi. Baik. Pernahkah kita ni rasa indah bila kita bersendirian dengan Allah? Mana lebih banyak kita ni menggunakan masa kita? Banyak dengan mengerti Allah Ta'ala atau banyak dengan benda-benda yang larang? Ya, kalau kita ada masa. Banyakkah kita baca Quran atau kita baca benda-benda lain? Facebook ke, WhatsApp ke, kita baca benda-benda yang lain-lain selain daripada sesuatu yang hubung kait dengan Allah. Ataupun kita muhasabah dengan diri kita bila mana kita dalam keadaan yang bersunyi-sunyi dengan Allah Ta'ala. Kita boleh tanya diri kita. Ya. Baik, yang ketiganya, kalau ada umat Islam yang menderita, adakah kita rasa sensitif dengan diri kita? Adakah kita nak bantu mereka? Yang keempat, adakah kita sentiasa ingat bahawa mati itu boleh datang secara tiba-tiba? Dan kita telah bersiap sedia dengan nak menghadapi kedatangan. Pernah tak kita menghitung berapa banyak harta, duit, rumah, kereta, pinggan, mangkuk, perabot, baju, kasut dan sebagainya yang menjadi milik kita, yang bakal nanti dihisap di hari akhirat kelak. Pernahkah kita menghitung dosa-dosa kita yang zahir dan yang batin, sambil menangis dan beristighfar? Dan terlalu sedikit amalan kita, terlalu sedikit ibadah kita berbanding dengan dosa yang menyebabkan kita nanti akan jadi bakaran api neraka. Yang ketujuh, pernahkah kita fikirkan orang yang pernah kita umpati, kita kasari, kita hina, disertai dengan kita minta maaf kepada mereka-mereka yang telah kita umpati dan kita hina itu? Yang ke-8, adakah kita sabar dengan ujian sakit yang Allah timpakan kepada kita? Ataupun kita ini tak sabar, malah kadang-kadang kita memberontak kepada Tuhan yang mentakdirkan sesuatu yang tidak kita kendaki, yang buruk yang tertimpa kepada kita, sedangkan Allah menyatakan bahawa itu sebenarnya baik untuk kita. Itu contohnya apa yang kita namakan sebagai ahwal daripada ahli hakikat. Dan kita boleh tanya lagi diri kita, apakah kita redha dengan takdir Allah Ta'ala itu? Yang ke-10nya, adakah kita bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada kita? Seperti Allah berikan kepada kita nikmat mata, tangan, akal, kaki, kesihatan dan sebagainya. Adakah kita bersyukur dengan perkara itu? Dan bila kita bersyukur, apakah tanda syukurnya kita itu? Yang ke-11, kalau kita miskin, adakah kita bahagia dengan kemiskinan?
Yang ke-11, yang ke-12, kalau kita kaya, adakah kita bersyukur dengan kekayaan kita dan membantu mereka yang tidak mampu atau yang kurang mampu? Yang ke-13, adakah hati kita rasa tenang apabila dicerca, dikata nista? Dan adakah hati kita ada bimbang bila dipuji? Yang semua itu sebenarnya merosakkan hati. Jadi ini semua benda-benda yang kita kena muhasabah diri kita. Dan adakah kita sentiasa meminta maaf di atas kesalahan kita? Adakah kita ni dengan manusia yang lain, kita lapang dada dan mendoakan kebahagiaan untuk mereka? Senang dengan kejayaan dia, gembira dengan nikmat yang ada pada dia. Ataupun sebaliknya, kita ni jenis orang yang hasad dengki. Pantang tengok orang bahagia sikit. Pantang nampak orang kaya sikit. Orang lapang sikit dengan kehidupan. Ada saja yang kita nak kata dia. Ada saja perasaan hasad dengki itu pada kita. Maka inilah benda yang kita kena hisap diri kita. Supaya dalam hal ni kita dapat melihat bahawa sebenarnya perkara yang kita nak bawa pada Allah Subhanahu Wa Taala nanti di hari akhirat kelak adalah hati yang bersih dari segala maksiat-maksiat batin ini. Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan, atau kama qala, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memandang akan rupa dan harta benda kamu, tetapi dia memandang hati dan amalan kamu. Jadi dalam hal ini, walaupun susah, ya, untuk kita mendapatkan amalan-amalan rohani ini, ataupun apa kita namakan sebagai akhwal hakikat tadi, tapi insya-Allah, andai kata terus-menerus kita bermohon kepada Allah, terus-menerus kita bersangka baik dengan Allah, terus-menerus kita bermujahadah di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah Taala akan mudahkan kita. Walaupun susah perkara ini, insya-Allah, ya, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Maka mohonlah kepada Allah SWT untuk dipermudahkan kita melalui akhwal hakikat ini. Untuk kita sampai kepada dia dalam bentuk hakikat yang sebenar. Kerana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan mereka yang bermujahadah ke jalan kami atau berperang pada jalan kami, nescaya kami akan tunjukkan kepada mereka itu jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah Ta'ala berserta dengan orang-orang yang berbuat baik. Masya Allah. Ya, jadi, macam mana susah pun, ya, hakikat ni sebenarnya, kalau kita usahakan dengan bersungguh-sungguh, kalau kita mohon kepada Allah Ta'ala itu dengan bersungguh-sungguh, nescaya insya-Allah Allah akan tunjukkan kepada kita jalan-jalan kebenarannya, insya-Allah. Ya. Dan itulah yang penting untuk kita. Baik. Hakikat yang sebenar adalah sebagaimana yang disebutkan dalam sabda Nabi SAW berkenaan dengan ihsan. Ya, Nabi SAW menyatakan sebuah hadis baginda al-qamaqal, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah Ta'ala itu seolah engkau melihat dia. Dan apabila engkau tidak melihatnya, atau tidak mampu untuk melihatnya dengan mata hati, maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu melihat. Baik, hadis ini jelas dan masyhur, ya. Kita biasa baca hadis ini dalam kisah hadis Jibril, ya. Ditanya tentang ihsan kepada Nabi SAW. Nah, itulah sebenarnya tujuan dalam ibadat kita, untuk kita itu seolah-olah melihat Allah Ta'ala dalam ibadah kita. Bila kata ka'annaka tarah, seolah kau melihat Allah Ta'ala itu melihat dengan mata hati. Sebab kita takkan mungkin dapat lihat Allah Ta'ala itu dengan mata kepala kita. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latifun khabir. Allah Ta'ala itu tak dapat dicapai oleh panca indera, kerana dialah yang menciptakan bagi kamu itu panca indera. Dan Allah Ta'ala itu sangat lemah lembut lagi maha mengetahui akan segala sesuatu. Maka dalam hal ini, para ulama menyatakan bahawa hakikat itu terbahagi kepada 3 bahagian. Ya, boleh tengok muka surat 97 buku tasawuf ini. Ya.
Hakikat terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, terbuka hijab antara hamba dengan Allah SWT dalam urusan pribadinya dan Allah. Daripada apa yang diimaninya tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifatnya dan juga af'alnya, ketinggian dan kesempurnaannya, serta tentang urusan kehampirannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan musyahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya penglihatan secara terus melalui mata hati itu kepada Allah SWT. Dan itu yang pertama. Terbuka hijab di antara hamba dengan Allah dalam semua urusan peribadinya. Dengan apa yang diimani daripada rukun-rukun iman. Dan juga berkenaan dengan zat Allah, sifat Allah dan juga af'alnya, segala ketinggian dan kesempurnaan. Sehingga kan membawa kepada kasyaf yang 3. Jadi keterbukaan itu dinamakan sebagai mukasyafah. Mukasyafah. Iaitu padanya itu akan ada 3 bentuk pembukaan atau mukasyafah ini. Yang pertama kita namakan sebagai kasyaf qalbi. Iaitu pembukaan hijab yang dirasakan atau diperlihatkan ke dalam hati mukmin yang bersih. Apa saja yang berkaitan dengan perkara yang tersirat daripada perkara yang tersurat. Kenyataan secara ainul yaqin berbanding dengan ilmu yaqin. Kalau ilmu yaqin, dia secara ilmu saja dikenal. Tapi ainul yakin dia dapat melihat dengan pandangan mata hati. Sehingga mendatangkan hakul yakin dan kamalul yakin. Jadi, dalam tauhid, dia mesti ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin dan kamalul yakin. Jadi, pada peringkat hakikat, dia sudah sampai kepada penglihatannya hakul yakin. Dia melihat dan dia yakin. Maka, yang pertama sekali kasyaf itu adalah kasyaf qalbi namanya. Kasyaf qalbi. Pembukaan hijab pada hati manusia. Yang kedua, kasyaf sam'i. Iaitu pembukaan hijab yang diperdengarkan melalui pendengaran si hamba. Didengar. Allah kata dalam Quran, ya, Allah mengatakan, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard wa ma bainahuma. Berzikirlah apa yang ada di langit dan di bumi dan apa di antara keduanya. Daripada ayat itu dia akan dibukakan pada pendengarannya. Dia akan dengar angin berzikir, daun-daun berzikir, batu-batu berzikir, burung-burung berzikir, semua berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini kita namakan sebagai kasyaf sam'i dalam bahagian yang pertama tadi. Yang kedua, yang ketiga dinamakan kasyaf basar, iaitu dibukakan hijab yang diperlihatkan melalui pandangan mata zahir tentang hakikat sesuatu. Jadi ini kita namakan sebagai kasyaf basar, iaitu dalam bab terbuka hijab antara hamba dengan Allah SWT. Melalui kasyaf yang ketiga ini, kasyaf basar, iaitu pembukaan hakikat itu, alam hakikat itu melalui pandangan mata zahir. Dia nampak apa yang ada pada alam barzah. Kita pergi ke kubur, kita nampak kubur saja, tapi orang hakikat dia nampak betul. Dalam kubur itu ada malaikat yang bersoal jawab dengan ahli kubur. Ada kubur yang dilapangkan. Ada ahli kubur yang diberikan nikmat. Ada ahli kubur yang diberikan kepada mereka itu kebaikan-kebaikan hasil daripada amalan-amalan mereka. Ada ahli kubur yang disempitkan, diseksa dan sebagainya. Dan bila melihat kepada langit, mereka akan nampak bagaimana pembukaan alam malakut. Sehingga dia nampak nyata dan jelas apa yang berlaku di sana. Nampak malaikat yang sedang mengatur urusan-urusan yang telah Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka. Maka ini kita namakan sebagai kasyaf basar. Dalam bab yang pertama, iaitu terbuka hijab antara Allah, di antara hamba dengan Allah. Ya? Di antara hambanya dengan Khaliqnya. Ya? Itu yang pertama. Ada pun hakikat yang kedua. Selepas mana tadi hakikat yang pertama, hijab antara diri dengan pencipta. Hakikat yang kedua namakan sebagai hakikat kenabian. Hakikat kenabian ni macam mana? Iaitu terbuka hijab mi'raj antara diri si hamba dengan rasul-rasul yang ada di alam yang suci. Sebab menurut ahli sufi, para nabi dan rasul itu mereka tidak mati sebagaimana matinya kita yang awam ini. Sebab mereka itu dia mempunyai
tugas-tugas yang tersendiri. Malah bukan kata para nabi, orang-orang yang mati syahid pun mereka ada alam mereka sendiri. La tahsabanna allaziina qutila fi sabilillahi amwat bal hum ahya wa inda rabbihim yarzaqun. Dan jangan kamu sangka orang yang mati syahid pada Allah Ta'ala itu dia mati. Bahkan mereka itu malah hidup dan mereka mendapat rezeki daripada Tuhan mereka. Allah berikan kepada mereka itu rezeki. Termasuklah para nabi. Kerana itu kalau kita lihatkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi SAW, Nabi bertemu Nabi Allah Musa AS perjalanan. Nabi SAW bertemu ketika mana di Baitul Maqdis yang menjadi imam kepada sekalian para nabi yang ada di belakang baginda untuk beliau menjadi imam. Dan seterusnya ketika dalam Mi'raj dia jumpa lagi dengan Nabi Musa AS di alam Mi'raj. Jadi di sini kalau kita lihatkan alam para nabi ini dia tak sama macam alam kita. Jadi dia ada dia punya alam dia. Dan bagi orang yang dibukakan hakikat yang kedua ini, dibukakan hakikat an-nubuwah, iaitu terbuka hijab Mi'raj antara diri hamba dengan Rasul-Rasul, khusus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kehampiran terhadap segala hakikat yang diperkatakan oleh Rasul mengenai azab kubur seumpamanya, hari kiamat dan berbagai-bagai perkara mengenai alam akhirat dan alam ghaib. Maka ini kita namakan sebagai hakikat kenabian. Hakikat kenabian. Itu yang kedua. Yang ketiga, terbuka hijab alam dan pencipta. Pertama, dia dengan Allah. Yang kedua, dia dengan Rasul. Yang ketiganya, dia dengan dia melihat hakikat alam dan pencipta. Maka di sinilah si hamba akan memperolehi fana dan baqa. Jadi, kesimpulan daripada perbahasan hakikat tu sebenarnya dalam ilmu tasawuf, dia akan pergi kepada apa yang kita namakan sebagai fana dan baqa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap sesuatu itu akan musnah. Yang kekal hanyalah wajah Tuhanmu yang memiliki ketinggian dan kemuliaan. Ayat ini berkaitan dengan kiamat. Tetapi diambil secara isyarinya. Dalam tafsir sufi, maka itu berlaku pada hamba yang salik dalam perjalanan yang menuju kepada Allah Ta'ala. Artinya bukan secara kiamat besar, kiamat kecil pun dia boleh berlaku pada dirinya. Dia mati sebelum dia mati. Jadi ini kita namakan sebagai hijab ataupun keterbukaan yang ketiga, iaitu terbuka hijab alam dan pencipta. Maka di sini si hamba akan memperoleh fana dan baqa. Si hamba akan memperolehi atau mencapai makam musyahadah ruhiyah. Ini yang kita maksudkan dalam hadis Nabi SAW, anta'budullah ka'annaka tarah. Kamu beribadah kepada Allah Ta'ala seolah kamu melihat dia. Maka yang pertama itu dinamakan sebagai musyahadah, melihat Allah. Fa'illam takun tarahu fa'innahu yara. Kalau kamu tidak dapat melihat Allah, maka tahuilah Allah itu melihat kamu. Ini makamnya makam muraqabah. Sebab itu dalam disiplin ilmu tasawuf, dia ada peringkat yang dinamakan sebagai muraqabah dan musyahadah. Muraqabah itu rendah sedikit daripada musyahadah. Musyahadah itu melihat Allah Ta'ala dengan mata hati, sehingga jelas pada hatinya itu, inilah Tuhan yang disembahnya, dan itu adalah merupakan ainul yaqin dan haqqul yaqin. Sehingga membawa kepada makrifah untuk mendapatkan kamalul yakin. Baik. Jadi ini dinamakan sebagai musyahadah ruhiyah yang bersama dengan Tuhannya. Seperti yang diterangkan dalam bab makrifat ataupun dalam bahagian makrifat dan tajalli. Dalam buku yang sama ini. Dalam buku Tasawuf Suatu Pengenalan Asas. Maka kesimpulan daripada perjalanan hakikat ini, seorang salik ataupun sufi itu telah mendapat pengenalan atau untuk mengenali Allah itu dengan sebenar-benar kenal, dengan beradab dengan adab-adab ketuhanan, dan menjadikan dirinya sebenar-benar hamba kepada Allah SWT. Jadi pada bab hakikat ialah bila mana kita ini berjaya mendidik diri kita menjadi seorang salik dan sufi dalam mengenal Allah, mengenal diri dan mengenal Allah, mengenal diri dan mengenal alam, mengenal diri dan mengenal seluruh perkara-perkara yang kita imani dalam rukun-rukun iman yang dibukakan kepada kita secara jelas yang kita sebutkan tadi dalam bab keterbukaan hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui kasyaf qalbi, kasyaf sam'i dan kasyaf basari. Dan itulah sebenarnya kita melalui jalan ini. Sehinggalah akhirnya kita menjaga adab-adab syariat, kita menyimpan akan rahsia-rahsia hakikat untuk kita menjadi sebaik-baik hamba Allah Subhanahu Wa Taala dan umat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu saja yang dapat kita berkongsi insya-Allah pada membicarakan tentang hakikat ini. Mudah-mudahan diberikan kebaikan kepada kita
dipermudahkan perjalanan kita menuju Allah Ta'ala, dan kita mohon agar nanti kita dibukakan pandangan kita kepada Allah Ta'ala nanti di hari akhirat sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari tersebut akan bercahaya-cahayalah muka orang mukmin, ya, kepada Tuhan mereka lah mereka melihat. Ya, mudah-mudahan kita akan dapat untuk mengenal Tuhan kita dengan sebenar-benarnya nanti di hari akhirat dengan dibukakan akan penglihatan itu kepada kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita berjaya di dunia dan berjaya nanti insya-Allah dengan izin Allah di hari akhirat dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli baitnya dan juga para sahabat. Cukup setakat itu. Insya-Allah nanti kita akan sambung lagi pada bahagian-bahagian yang lain. Ya, mudah-mudahan itu akan memberikan kebaikan kepada kita bersama, insya-Allah. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.